Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and a very good morning to all. So hari ini kita akan mulakan lab kita yang kedua, MMS 3013. So kalau minggu lepas kita telah pun tengok macam mana cara kita nak install QGIS, macam mana kita nak basically masukkan certain data dalam QGIS, dan kita tengok overall dia punya appearance dalam QGIS, apa window yang berkaitan dan sebagainya. So minggu ni kita akan buat a bit advanced sikit. So kita akan install additional plugin di dalam QGIS. Plugin ni macam modul lah, ataupun kalau macam dalam dalam Microsoft Word tu, kita masuk sebagai contohnya Mendeley ataupun mana-mana Grammarly dan sebagainya ke dalam Word. So di dalam QGIS pun sama, kita boleh install plugin yang lain ke dalam QGIS untuk menambah function QGIS tu. So hari ni kita akan tengok macam mana cara nak install plugin tu dalam QGIS, dan kita akan tengok macam mana nak create satu vektor data yang baru. Sebab sebelum ni data jalan, data admin, data water boundary yang saya bagi minggu lepas tu adalah data yang telah orang buat. Okay, so minggu ni kita akan tengok macam mana kita nak buat data vektor kita sendiri. Okay, right. So seperti biasa kita mulakan QGIS kita, right. Lambat pula. Okay, right. So seperti biasa kalau kita mula-mula buka QGIS, kalau kita pakai shortcut dia akan keluar macam ni lah. Right, tapi kalau macam kita mulakan, kalau kita tak nak buka yang ni, kita nak buka terus yang minggu lepas, kita tutup dulu, right, dan kita pergi ke kita punya folder, right. Minggu lepas kita letak lab 1 kita dekat dalam sini, lab 1. Okay, kita punya project kita dah save, so kita double klik saja lab 1, right. So dia akan terus buka, okay, lab 1, dan terus ada data-data minggu lepas lah. Okay, right. Dan sementara tunggu QGIS tu buka, okay, saya nak cadangkan dalam folder MMS 3003 lab yang kita create minggu lepas, okay, kamu create satu lagi folder, nama dia adalah lab 2. Okay, create saja lab 2. Right, ini adalah file contents yang file yang ni tadi saya save ke dalam folder ni. Right. Okay, so create di dalam MMS 3013 lab folder, satu folder nama dia lab 2. Okay, right. Okay, selepas kita buka lab 1 ni tadi, okay, dia dah, ni adalah data kita minggu lepas. Okay, so kita ada admin 0, admin 1 dan juga admin 2. Okay, baik. Apa yang akan kita buat adalah sekarang ni, first yang kita buat adalah kita save dulu projek kita ni sebagai lab 2, right. So project, save as, okay, masuk ke dalam lab 2, okay, namakan dia sebagai lab 2. Okay, kalau kamu tengok dekat bawah ni, dia ada QGZ, okay, dan juga QGS. Okay, ini sebenarnya adalah dua format projek yang berbeza. QGZ adalah format data, format projek QGIS yang untuk QGIS 3.10 ke atas, dan ini QGS ni adalah format projek QGIS version lama daripada 3.9 dan ke bawah. Tapi dua-dua, kalau kamu ada version baru sekarang 3.16, dia boleh buka dua-dua lah. Tapi untuk yang tujuan kita akan save sebagai yang latest punya lah, QGZ. Okay, save saja, right. Okay, sebelum kita mula, saya nak saya nak sentuh sikit tentang browser kita, cara kita organize file kita. Okay, kalau kita tengok dekat sini, right, kita punya, okay, kalau kamu cari kamu punya map
3013 lab tu, okay, dia ada duduk dekat bawah. Okay, dia duduk dekat bawah ni. So sekarang ni kita nak jadikan 3013 lab ni sebagai favorite. Kalau kamu tengok dekat sini tak ada pun sebagai favorite lagi. Senang saja, sama macam Windows Explorer. Kamu pergi ke sini, okay, klik sekali dan kamu right click, add as favorite. Okay, add as favorite, automatic dia akan duduk di atas. So senang sikit lah kalau kita nak buat apa-apa. Okay, sebagai contoh, katakanlah yang ni kita remove. Okay, remove layer. Okay, yang ni pun kita remove layer. Okay, yang ni pun kita remove layer. Okay, so kita punya projek kosong. Kita pergi sini, right, data minggu lepas. Okay, kita ada MOS admin kan. So katakan kamu nak tarik ADM kosong, so kamu just tarik ke sini saja. Right, dia akan buka dan dia akan create layer di sinilah. Sama juga macam ADM 1, tarik saja. Sama juga macam ADM 2, tarik saja. Tapi make sure tarik yang ada SHP ataupun shapefile lah. Alright, so ini adalah file kita. Right, okay, baik. Di dalam GIS, semua ni kita panggil dia layers. Okay, dan untuk kita sebenarnya bermula, okay, di dalam GIS ni, okay, kadang-kadang kita memerlukan base layer ataupun layer yang di belakang. Yang ni kalau kita tutup, okay, kita tak nampak apa-apa dah kan. Alright, so yang pertama untuk hari ni adalah saya akan ajar kamu macam mana kita nak install satu plugin. Alright, external punya plugin. Kemudian kita akan jadikan plugin tu sebagai base layer ataupun layer asas dia. Alright, caranya adalah kamu pergi ke plugin di sini. Alright, kamu pergi ke manage and install plugins. Okay, alright, so yang mula-mula sekali, macam biasa, dia akan cari plugin-plugin yang berada dekat dalam QGIS ni lah. Alright, kalau kamu tengok basically, ini adalah semua sekali plugin yang ada dekat dalam QGIS. Ini sebenarnya adalah default punya. So kalau kita nak cari, okay, plugin yang kita akan install adalah Quick Map Services. Okay, yang kedua ni. Kita klik sini, kemudian kita install plugin. Alright, so dia akan start download data daripada plugin tu, bergantung juga kepada line internet kita. Okay, alright, so sekarang ni, okay, bila dia dah install, kamu boleh tengok dekat sini apa tujuan Quick Map Service ni, lepas tu siapa yang create dia, version mana dan sebagainya lah. Okay, alright, close. Okay, kalau kita nak tengok dekat mana Quick Map Service tu, kita pergi dekat web. Alright, web. Sini dah ada Quick Map Service dan kita ambil OpenStreetMap ni, OSM, dan ambil yang standard. So ini adalah basically dia dah load dah dekat belakang tu. Kalau kamu tengok, itu adalah base map ataupun kita punya layer, base layer asas kita. So dia bukan untuk Malaysia tapi dia adalah untuk seluruh dunia. Okay, seperti biasa, katakan kita off dulu yang ni. Katakan kita nak tengok certain area, pergi ke zoom. Okay, alright, pergi ke Kuala Terengganu sebagai contoh. Right, okay, kita cuba cari dekat mana UMT. So ini adalah airport. Okay, airport Terengganu. Right, kita cari dekat mana UMT. Okay, ini adalah yang di tengah-tengah sini adalah Universiti Malaysia Terengganu. So kalau kamu tengok Universiti Malaysia Terengganu, right, kita ada, okay, kita ada beberapa bangunan yang kita boleh cam dekat sini. Pusat Islam di sini, Sultan Mizan punya dewan di sini. Okay, bangunan Chancellery dia ada tulis kat situ. Alright, dan ini adalah basically water bodies yang ada dekat dalam UMT. Alright, so bangunan-bangunan lain ada yang tak lengkap lagi pun dekat dalam ni. Okay, yang belum dilabelkan. Alright, so yang first kali yang akan kita buat, okay, pada hari ini adalah kita akan cuba create satu vector layer untuk bangunan dulu. Alright, untuk bangunan dulu. So, kita akan cuba digitize beberapa bangunan dekat dalam UMT.
Okay. Okay, rumah fellow, kolej kediaman, blok 1, Dewan Tertutup Serbaguna. So ini adalah sport complex. Kita cuba create beberapa vektor lah. Alright. Okay, baik. Cara nak create vektor adalah, okay, baik. Kamu pergi ke layer, alright. Kemudian kita create layer. Kemudian new shapefile layer. Klik new shapefile layer. Okay, kamu nak namakan shapefile kamu ni dengan satu nama. Klik di sini 3 ni. Klik, kemudian pergi ke lab 2. Alright. Di bawah lab 2, create satu lagi folder, nama dia shapefile. Okay, double klik shapefile. So, kamu namakan ini sebagai buildings. Right. Save. Okay, baik. Selepas kamu namakan dia shapefile tu sebagai building, sebagai vector file tu sebagai building, file encoding biarkan UTF-8. Geometry type ni adalah sangat penting. Okay. Dia sama ada point, multi-point, line ataupun polygon. Disebabkan kita nak lukis bangunan, so kita pilih polygon. Alright. Okay, baik. So, dekat field list ni secara default dia dah ada ID, integer dan 10. Yang ni saya nak kamu highlight dan kamu remove dulu yang ni. Alright. Kemudian new field kita nak tambahkan. Jadi di dalam vektor kita tu kita nak dia ada beberapa field lah. Yang pertama kita nak nama. Okay. Name. Alright, name. Kemudian jadikan dia text data, tak apa. Length dia 80 default. Kemudian add list. Okay. Field yang kedua ataupun column yang kedua kita nak supaya building kita tu ada number. Kemudian kita pilih whole number dan juga kita add saja. So kita buat dua je dulu, tak apa. Name dan number je dulu and then kita klik OK. Alright. So kalau kamu perasan dekat sini, alright, dia telah pun create buildings punya shapefile. Okay. Tapi kalau kamu off base layer OSM standard, kamu tak nampak apa-apa. Okay. Sebab buildings ni, shapefile ataupun vector file bernama building ni sekarang ni dia cuma seolah-olah macam satu kertas tracing paper, kertas yang kosong saja. Kita belum ada benda yang kita trace lagi. Kita nak trace dia daripada OSM standard ni. Okay. Alright. So cara yang kita nak trace adalah kita kena activate dulu buildings ni ke dalam editing mode dulu. Kita right click dia, kemudian kita toggle editing. Okay, bila kamu toggle editing, kalau kamu perasan dekat atas ni, kita akan nampak toggle editing punya button ni, iaitu macam pencil ni, dia dah tertekan ataupun dia dah, sekarang ni dia dah mode, di dalam mode on. Okay. So kalau kita nak mula-mula start kerja kita, kita klik yang sebelah ni. Okay. Add polygon feature. Kita klik sekali. Alright. Dan kalau kamu perasan, kita punya cursor bertukar menjadi macam yang kamu main game tembak-tembak tu lah. Dia jadi crosshair dekat situ. So kita mulakan untuk klik ataupun create vector data kita di mana-mana. Sebagai contoh, kita nak mula di sini sebagai contoh. Okay. Seeloknya kita zoom in. Okay, kita zoom in. Gunakan anak panah di keyboard kamu untuk gerak key kanan atas bawah. Okay. Okay, klik sekali di sini. Yang kedua. Okay. Kalau betul-betul kita nak buat, sebenarnya kita kena zoom in habis. Tapi untuk tujuan training saja. Okay, nak ke kanan, gerakkan anak panah di keyboard kamu. Okay. Gerak lagi. Gerak lagi. Nak ke bawah, anak panah di keyboard. Okay, gerak lagi. Gerak lagi, gerak lagi di sini, gerak lagi di sini, gerak lagi di sini. Okay. Di sini, klik sini. Alright, kita zoom out tengok. Okay, dah nak habis. Bila nak habis, okay, bila dah nak habis, kita akan habiskan dia dengan right click. Kamu right click mouse kamu, right click. So dia, maknanya dia dah tutup lah tu. Dia dah tutup polygon kamu dan dia akan keluar benda ni. So nama dia adalah, apa nama tadi? Kita punya bangunan ni tadi? Pusat Islam kan? Pusat Islam. Alright. Number ni
Ini adalah bangunan kita yang pertama. Kita klik OK. Alright. So, kalau kita tengok dekat dalam building ni, alright. Kalau kita off OSM standard ni, kan dah ada. Tadi kosong kan? So, sekarang ni dah ada building. Okay. So, sekarang ni kalau kita tengok, kita punya attribute table, kita right click saja. Okay. Open attribute table. So, kita sudah ada satu bangunan. Nama dia Pusat Islam dan nombor dia adalah 1. So, kita akan tambah bangunan yang lain. Okey, baik. Sebelum kita tambah, saya rasa kita tukar dulu yang ni. Dia punya properties. Kita tukar kepada outline black. Outline black. So, kita tukar color dia kepada merah lah. Senang sikit. Kita nak tukar color dia. So, merah. Apply. Okay. So, basically, dia ada outline sajalah bangunan kita. Alright. So, sekarang ni kita cuba buat di bangunan yang lain. Sebagai contoh, KKSAM ni College Kedah. Satu lagi vektor. Ketika kita nak trace ataupun lukis satu lagi bangunan, iaitu KKSAM. Sama juga, kali ni kita tak payah nak klik toggle editing sebab toggle editing tengah aktif sekarang ni. Alright. So, kita just klik saja yang ni, polygon, add polygon ni. Sama juga macam tadi. Okay, kita create. Okay. So, nanti kalau masa kamu buat, kena zoom in properly lah. Yang ni just untuk tujuan latihan saja. Alright. Okay. Ni 4 corners sini. Alright. Sini. Satu lagi. Okay. Dan satu lagi adalah right click. Nanti dia akan matikan dekat ujung tu. So, right click sini adalah KKSAM. Bangunan nombor 2. Okay. So, kalau kita off layer belakang, kita zoom in. So, kita dah dapat 2 bangunan lah. Kita dah dapat 2 bangunan. Alright. Apa yang sangat penting adalah jangan lupa untuk save. Okay. Cara untuk save vektor kamu adalah tekan dekat sini. Okay. Save layer edit. So, kamu akan tekan save. So, kalau kamu nak stop editing, kamu tekan yang ni saja sekali lagi. So, dia akan stop editing lah. So, dia akan stop editing dan basically habislah kita punya tracing. Okay. Baik. So, sekarang ni kita nak tengok. Open attribute table. So, kamu sudah ada 2 bangunan. Alright. So, kalau kamu nak label dia, kamu right click. Properties. Okay. Labels. Okay. Okay. No labels sekarang ni. Kita pakai single labels. Okay. Apa yang kita nak label adalah name. Alright. So, kita try apply. So, kamu nampak dekat situ. Kita nampak dekat sini. So, dia dah nama dia dah keluar. Pusat Islam. KKSAM. Lepas tu dan juga Pusat Islam dekat sini. Alright. So, kalau kamu nak ubah font. Kamu nak ubah dia punya size. Semua ada dekat sini. So, play around dengan yang ni. Alright. So, ini adalah cara untuk kita tambah vektor. Dan juga kita tambah base layer tadilah. Ataupun base map tadi. Alright. So, untuk tujuan lab pada hari ini. Tugas kamu adalah untuk create 10 bangunan. Alright. 10 bangunan. Dan saya nak kamu create juga yang ni water bodies ni. Saya nak kamu create. So basically ada 2 lah water bodies dekat dalam bangunan UNT ni. Satu adalah yang ni. Alright. Satu lagi adalah yang ni. Alright. Dan juga satu lagi saya nak kamu tambah 10 points. Okay. Alright. So 10 bangunan, 2 water bodies dan 10 points. Okay. Macam mana cara nak points tadi saya dah beritahu macam mana caranya. Alright. So basically bila kamu dah siap, apa yang saya nak kamu buat adalah kamu offkan OSM standard dan kamu buat satu video yang menunjukkan bahawa kamu telah pun ada 10 bangunan, 10 points dan juga 2 polygon water bodies. Okay. Lokasi tak kisah sama ada kamu nak pilih Pusat Islam ataupun dekat mana-mana. Tapi yang penting kamu buat 10 polygon bangunan, 2 polygon water bodies yang ni dan juga 10 points punya vektor.
Alright. Dan kamu submit video kamu nanti sama juga macam dalam e-learn. Alright. So, terima kasih semua. Selamat menyiapkan lab 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.